paling hangat iaitu kesan sampingan. Okey, yang ni banyaklah yang kata macam aku cakap tadi lah, dapat-dapatkan vaksin jadi mutant lah. Okey, boleh apalah itulah. So selamat datang ke Lah TV. So hari ni kita nak belajar pasal satu cerita mengenai COVID-19. Okey, COVID-19. Kita tahu sekarang ni vaksin telah sampai dekat Malaysia. So sekarang ni kita ada ramai gila anti-vaksin dekat Malaysia sebenarnya. So mereka ni semua banyak cerita yang bukan-bukan pasal vaksin. Jadi untuk mengelakkan kita ni ada satu masalah iaitu misleading ataupun salah pemahaman mengenai vaksin. Jom kita belajar pasal vaksin ini dulu sebelum kita cakap bukan-bukan pasal vaksin. Okey, kita tahu sekarang ni ramai dekat Malaysia ni banyak yang anti-vaksin. Banyak gila. Okey, yang tak ada knowledge pun ada, yang terlebih knowledge pun ada. So, sebenarnya korang buat kajian macam mana? Korang pergi dekat channel yang betul ataupun tidak untuk belajar mengenai vaksin? Sebab ramai gila yang aku dengar lah. Pasal vaksin ni tak nak ambil lah, takut ada kesan sampingan apa semua. Nama pun vaksin, of course ada side effect dia. Sebab apa? Ubat. Dia nak react dengan badan kita. So, of course ada kesan sampingan. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan vaksin ni. Okay, so dekat sini kalau kita tengok okay, so perkara yang kita nak bincangkan sekarang ini ialah vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. So, sebenarnya, nama kod vaksin ni ialah BNT162B2. Ini nama kod untuk vaksin ni. Tapi tak orang kata dia punya nama tu tak terlalu gah lah untuk dari segi penjualan. Sebab tu, bila dia dipasarkan, dia tak pakai nama kod ni. Dia pakai nama community. So ini nama dia, community. So community ni lah nama official untuk vaksin COVID-19 daripada Pfizer. Pengeluar dia ialah BioNTech. Vaksin COVID-19 Pfizer daripada BioNTech ni sebenarnya dibangunkan oleh syarikat bioteknologi Jerman BioNTech dan juga syarikat Pharmaceutical Amerika Syarikat. So, ini adalah pengeluar, nama pasaran dan juga nama kod vaksin ni yang kita kena tahu sebelum kita cakap bukan-bukan pasal vaksin ni. Okey, seterusnya apa yang kita nak bincangkan ialah perkara yang lebih menarik iaitu soalan lazim iaitu frequently asked question mengenai vaksin COVID-19 keluaran Pfizer ataupun nama dia ialah community. Alright, so soalan pertama yang kita kena tahu ialah bolehkah vaksin community mengubah DNA ataupun genetik seseorang? Sebab ramai yang takut jadi mutant kan, ramai yang takut jadi monster, ramai yang takut menjadi X-Men. Konon dia, okey, sebab jadi bahan uji kaji, sebenarnya kat sini ialah dia tidak akan mengubah apa-apa. Sebab vaksin COVID-19 ni tidak boleh mengubah DNA langsung. Okey, dan juga genetik orang tu dia tak akan berubah langsung. Okey, kerana mRNA ialah ribonucleic acid. Okey, ataupun M tu ialah messenger ribonucleic acid. Okey, tidak memasuki nukleus di dalam sel dan tidak akan bertindak balas dengan DNA. Sebab DNA dengan RNA memang kita tahu dia satu bentuk yang sama. Okey, dia bentuk circle macam ni. Tapi macam yang aku cakap lah, DNA ni dia penuh, dia ada warna-warni semua tu kan, kiri kanan-kanan. Tapi RNA dia sebelah je. So bentuk dia sama tapi dia sebelah je. So dia tak akan ubah apa-apa kita punya DNA ataupun genetik. So tak payah risau mengenai genetik korang ataupun DNA korang. Okey, so soalan kedua, okey, iaitu adakah vaksin community ni boleh menyebabkan penyakit COVID-19? Ni yang banyak kita dengar. Ramai yang cakap, weh, kalau kena vaksin daripada tak ada, tiba-tiba kena pula COVID-19. Yang ini ramai lah yang cakap kan, sebab takut konon-konon ada propaganda, elok-elok kita tak ada penyakit tu, tiba-tiba lepas vaksin dapat penyakit. So, jawapan dia ialah, kat sini ialah tidak, sebab vaksin community ni tidak menggunakan virus COVID tu sendiri. Dia tak ada, virus tu tak ada. Okey, tak ada virus yang hidup pun dalam vaksin tersebut.
Sebab tu tidak menyebabkan penyakit COVID-19. So, jangan sebar benda yang tak pasti. Okey? Dan seterusnya ialah siapa yang boleh mendapatkan vaksin Comirnaty ni? Siapa? Mengikut apa yang kita dengar, betul, which is semua individu yang berusia 18 tahun dan ke atas boleh mengambil vaksin Comirnaty ini. Okay. So, ini antara soalan yang mungkin bermain-main di kepala kita. Tapi ada satu soalan yang mungkin memberikan impact kepada kita, ataupun soalan ni memang bermain-main di kepala kita kalaulah kita kena vaksin. Why are you running? Why are you running? Okay. So, seterusnya, soalan yang seterusnya ialah siapa yang tidak sesuai? Ni tidak sesuai, tak boleh menerima vaksin. So, adalah golongan, memang dia kata dia 18 tahun. Tetapi ada golongan yang memang tak layak, tak boleh untuk dapatkan vaksin Comirnaty COVID-19 ni lah. Okay, so antaranya ialah pertama, okay, individu yang mempunyai sejarah alergik. Orang alergik memang susah untuk terima apa-apa vaksin. Even yang kata vaksin, ubat pun kadang-kadang mereka tak boleh accept. That's why bila kita pergi klinik ataupun hospital, before pharmacist bagi kita ubat, dia akan tanya, ada sebarang alergik tak? Sebab takut reaction ubat tu mempengaruhi kita punya alergik tu. That's why orang yang alergik, yang serius, tidak boleh menerima vaksin. Okay? Dan seterusnya ialah individu yang mengalami alahan alergik yang serius selepas menerima dos yang pertama. Maksudnya, dia memang tak ada alergik, tapi lepas saja dia terima dos pertama, tiba-tiba dia kena alergik. So, dia tak boleh nak teruskan untuk vaksin yang kedua. So, automatically dia tak layak. Alright? Dan seterusnya ialah individu yang menjalani transplant ataupun pemindahan organ. So, orang yang berbuat pemindahan organ ni dia tak boleh. Tak boleh. Bukan tak boleh terus tau. Kalau pembedahan itu berlaku dalam masa 3 bulan sebelum dia kena vaksin. Tapi kalau dah lebih, dah lama, tak ada masalah. Kalau masih baru-baru buat transplant, so tak boleh lah. 3 bulan. Dia 3 bulan. 3 bulan lepas tu baru boleh dapatkan vaksin. Okay? Dan seterusnya, individu yang sedang menjalani rawatan kanser seperti kemoterapi, radioterapi, imunoterapi. So, semua ni tak boleh. Okay. And then, seterusnya ialah ibu yang mengandung ataupun merancang untuk hamil. So, tak boleh dapatkan vaksin. Bagi yang tengah mengandung ataupun nak mengandung ataupun nak merancang untuk mendapatkan anak, tak perlu dapatkan vaksin. Berbahaya sebab ada kesan sampingan dia untuk kandungan tu nanti. Okey? Dan seterusnya ialah individu yang sedang demam disebabkan jangkitan virus. Contohlah hari ini dapat panggilan untuk dapatkan vaksin. Besok pergi. Bila besok pergi tiba-tiba demam. So, tak boleh teruskan. Tunggu sihat baru boleh dapatkan vaksin. Okey? So, ini antara-antaralah kita punya kerisauan dan juga dah menjawab siapa yang tak layak. So, tanya diri, layak ke tak layak? Okay, so kalau layak, dapatkan vaksin. Kalau tak layak, tunggu sebab ada beberapa situasi kena tunggu, ada yang tak layak langsung. Okay, so seterusnya, paling hangat iaitu kesan sampingan. Okay, yang ini banyaklah yang kata, macam aku cakap tadi lah, dapatkan vaksin jadi mutant lah. Okay, boleh apalah itulah. So, kita kena tahu apa kesan vaksin. Okay, sebenarnya mana-mana vaksin pun bila kita ambil memang akan ada kesan. So, logik. Okay, bagi siapa yang berkeluarga, ada anak, mesti dia selalu dengar lepas dapat injection, anak-anak dapat injection vaksin dekat hospital, anak mesti akan demam dan sebagainya. Itu adalah reaction standard untuk mana-mana vaksin bila kita dapatkan vaksin. Jadi untuk vaksin daripada COVID-19 ni, okay, untuk vaksin COVID-19 ni ada beberapa kesan lah dekat sini. Kesan sampingan yang mungkin akan dihadapi selepas diberikan suntikan vaksin Comirnaty. Okay, antara kesan sampingan dia ada 9 dekat sini. Yang pertama ialah sakit pada kawasan suntikan. Maksud dia, kalau contoh kena injek kat sini kan, so kawasan ni akan sakit. So itu standard. Okay, standard. Bila kita kena injek, untuk vaksin dia mungkin memberikan kesan dekat tempat tu mungkin sakit sikit lah dia punya kawasan. Okay, dan seterusnya ialah
sakit kepala ataupun pening. Yang ni even kalau budak-budak pun diorang tak boleh bercakap, tapi kita tahu diorang tengah sakit kepala, tengah pening, sebab mana-mana vaksin macam aku cakap tadi akan memberikan reaction pada diri kita. Okay, dan seterusnya sakit otot, lenguh-lenguh dan sebagainya. Especially tangan yang kita kena injek tu lah, dia akan rasa lenguh dan sebagainya. Okay, dan seterusnya ialah demam ataupun menggigil. Yang ni standard. Bila kita demam, maknanya badan kita tengah bekerja. Ini apa yang aku faham lah, sebab biasa doktor selalu cakap macam tu. Yang mana kalau kita demam, badan kita tengah bekerja untuk lawan virus. So bila kita dapatkan vaksin, maknanya vaksin tengah berinteraksi dengan sel-sel dalam badan kita untuk kuatkan immune system. Okay, dan seterusnya ialah sakit sendi. Okay, ini biasa sakit sendi, sakit badan, lenguh-lenguh dan sebagainya. Okay, dan seterusnya ialah bengkak pada kawasan suntikan. Bengkak lah, dia injeksi ada bengkak sikit. So itu standard sebab dia suntikan yang vaksin ni dia satu cecair yang mungkin memberikan impact kepada kawasan tersebut. Okay, and then seterusnya ialah lawyer, rasa nak muntah. Ini biasa sebab badan kita macam kita tengah nak boost kita punya immune system. Tengah develop satu immune system untuk kita fight virus ni. Jadi of course kita punya badan ni bekerja dan kita mungkin rasa lemah, kita rasa nak lawyer, nak muntah dan sebagainya. Okay, and seterusnya ialah rasa lesu, penat. Macam cakap tadi lah, sebab badan kita bekerja kan, jadi kita akan rasa penat. Okay, lesu dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah bengkak, kelenjar, nodus limfa. Okay, yang ini dia tak semua lah. Okay, ada mungkin lah kesan ni mungkin ada. Okay, apa tu nodus limfa? Nodus limfa ni kebanyakannya macam contoh lah, dekat sini ada bengkak-bengkak sikit, dekat ketiak ada bengkak-bengkak sikit. Dia macam biji-biji. Okay, kalau beguk sini kan, beguk. Dia bukan beguk, tapi dia macam beguk. Dia ada benjolan sikit. Dia ada bengkak sikit, benjolan. So, akan ada benda tu. Itulah kesan-kesan sampingan yang akan kita terima selepas saja kita mendapatkan vaksin COVID-19. Okay, so sekarang kita dah tahu pasal COVID-19. Hopefully kita ada knowledge ni, kita tak menyebarkan perkara-perkara yang menakutkan orang. Okay, so contohlah kita tak tahu apa-apa tapi kita nak share dengan orang. So sebenarnya benda tu tak elok. Okay, sebab kita bukan anti-vaksin, tapi disebabkan cerita-cerita orang macam ni, kita menjadi anti-vaksin. Okay, vaksin ini penting. Okay, so untuk pengetahuan, aku nak buat disclaimer, segala maklumat yang aku share ni bukan aku reka. Okay, segala maklumat ni aku dapatkan daripada covid.gov.my. Okay, covid19.gov.my. So korang pun boleh pergi ke sana untuk dapatkan info. Okay, jangan malas membaca. Okay, so pastikan ada knowledge supaya bila orang bercerita, kita boleh fikir benda tu logik ke, tak logik ke, boleh dapat ke, boleh tak dapat ke, bahaya atau tidak. Kita belajar. Okay, dekat covid19.gov.my ada macam-macam ilmu yang kita boleh dapatkan mengenai vaksin maupun jenis penyakit ataupun virus yang tentang kita alami sekarang. Okay, so itu saja untuk kali ni. Okay, untuk kali ni sebab apa aku nak share secara ringkas je. Okay, so yang paling penting dekat sini, jangan lupa untuk subscribe, okay, share, like, okay, video ini, dan jangan lupa juga untuk like Instagram, okay, Instagram saya, TikTok dan juga Facebook page, okay, La Esni Studio. So untuk dapatkan maklumat lebih lanjut lah. Okay, so itu saja. Kalau bermanfaat, gunakan. Okay, ingat, kalau tak pasti jangan share. Okay, jangan cerita benda-benda yang tak elok kepada orang lain yang menyebabkan perkara yang tak diingini berlaku. Contohnya, orang semakin takut untuk mendapatkan vaksin sebab kerajaan dah usahakan. Sekarang tugas kita untuk jalankan tanggungjawab kita untuk pastikan kita dapat fight COVID-19. Okay, sebab kita pun tak nak perkara ni berlarutan sampai bila-bila. Okay, so itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye-bye.